Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulakan kelas kita dengan tajuk penyakit gangguan jin. Okey, seperti kita tahu, kita ada dua jenis kromosom. Yang pertama, kita ada kromosom autosom yang menentukan ciri-ciri bagi seseorang manusia seperti jenis rambut, jenis cuping telinga dan juga warna mata. Dan lagi satu, kita ada kromosom seks. Okey, untuk kromosom seks ni, selain daripada menentukan seks, kromosom seks juga boleh membawa penyakit, boleh menentukan penyakit seseorang yang diwarisi daripada bapa ataupun ibu. Okey, jadi untuk kromosom seks, kita tahu ada kromosom X dan juga kromosom Y. Di mana bagi lelaki kita ada ialah kromosom XY dan kalau perempuan kromosom XX. Okey, untuk yang membawa penyakit ni hanya kromosom X saja yang terlibat. Okey, kita tengok kat dalam gambar ni kita ada tiga jenis keadaan di mana kalau XH besar dan XH besar dua-dua adalah seorang yang normal. Kalau XH kecil dan XH besar sekali, dia merupakan seorang pembawa, dan akhir sekali sekiranya dua-dua XH kecil dan juga XH kecil, dia merupakan seorang pesakit. Okey, tengok betul-betul ya dekat gambar bawah ni ada tiga jenis keadaan manusia. Okey, jadi untuk contoh ni saya berikan semua perempuan. Tiga-tiganya adalah XX. Kalau lelaki XY. Contoh, kalau lelaki yang menghidapi penyakit, kromosom dia XY, XH kecil tapi Y tu kosong, dia tak ada apa-apa. Lepas ni saya bagi contoh. Okey, baik. Di sini saya bagi contoh menggunakan rajah pewarisan. Okey, kamu semua boleh lihat. Okey, di sini untuk genotip, untuk fenotip, apabila seorang bapa yang normal berkahwin dengan ibu yang membawa hemofilia, maksudnya dia pembawa, dia bukan pesakit, dia hanya pembawa. Kalau pembawa, kita dapat tahu XH besar dan juga XH kecil. Tapi kalau bapa dia pula normal, kalau normal XH besar tapi Y tidak membawa. Ingat yang saya cakap, yang membawa trait untuk kromosom seks ni hanyalah pada kromosom X, kromosom Y tidak. Okey, setelah itu dia akan mengalami proses meiosis, dia akan berpecah kepada dua seperti yang kita pernah belajar sebelum ni. Untuk bapa, kita akan terbagi pada X2 ni XY, untuk ibu X dengan juga X, dua-dua sekali. Okey, apabila proses persenyawaan telah berlaku, kita dapat lihat di sini, kita akan dapat jenis empat anak yang akan terhasil daripada ibu bapa yang berkahwin tadi. Okey, kita tahu kan proses ni di mana yang pertama ni, ingat ni mewakili 1, 2, 3, 4. Untuk kotak yang pertama dan juga yang ketiga. Untuk kotak yang kedua, yang pertama dan juga yang keempat. Untuk kotak yang ketiga, yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Untuk kotak yang keempat, yang kedua dan juga yang keempat. Okey, setelah proses persenyawaan berlaku, kita dapat lihat dalam setiap kotak ni ialah genotip untuk setiap anak yang terhasil daripada perkahwinan ibu bapa tadi. Okey, untuk yang pertama kita dapat XH besar dan juga XH besar kat sini. Jadi, kalau dua-dua besar, dia merupakan seorang yang normal. Okay, seterusnya kita dapat lihat kat sini untuk perempuan yang pembawa pula, pembawa penyakit hemofilia. Saya ingatkan balik ya, pembawa ni dia tidak mengalami penyakit tersebut, cuma dia membawa sahaja genetik penyakit tersebut. Okay, kita dapat lihat di sini XH besar dan juga XH kecil. Kalau XH besar dan XH kecil dua-dua, dia merupakan seorang juga perempuan yang pembawa. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Okey, di sini kita dapat menghasilkan dua anak lelaki. Yang pertama tadi dua-dua anak perempuan ni, ingat. Yang akhir sekali dua-dua anak lelaki. Okey, kita dapat tengok kat sini. Daripada kotak yang ketiga ni, XH besar dan juga Y. Okey, ingat Y tak buat apa-apa tau. Okey, jadi kalau H besar maksudnya dia seorang normal. Tapi yang akhir sekali kita dapat lihat di sini, untuk pesakit lelaki untuk anak lelaki yang terakhir dia, untuk pilihan yang terakhir ni kita dapat lihat dia seorang lelaki dan juga pesakit. Sebab apa? Cuba tengok X dia, huruf apa? Huruf H kecil. Jadi kalau H kecil, dia merupakan seorang pesakit. Okay, ni untuk contoh yang pertama saya bagi. Okay, baik, ni saya teruskan untuk contoh yang seterusnya pula. Okay, kita dapat lihat di sini, apabila seorang bapa yang normal berkahwin pula dengan seorang pesakit hemofilia. Untuk raja yang tadi saya tunjuk, seorang bapa yang normal berkahwin dengan ibu yang merupakan pembawa, tapi kali ni bapa tu berkahwin dengan ibu yang seorang pesakit pula. Ibu dia yang ada menghidapi penyakit hemofilia. Okey, di sini kita tengok genotip dia. Untuk lelaki yang normal,
Macam tadi juga, X tu H dia besar, Y tak ada apa-apa. Okey, untuk pesakit dua-dua kena H kecil ingat. Kalau H besar dan H kecil seorang pembawa, tapi kalau dua-dua H besar, dia merupakan seorang yang normal. Tetapi seorang yang pembawa tu dia tidak menghidapi penyakit, penyakit ni dia cuma membawa sahaja. Untuk yang menghidap ni hanya yang dua-dua H kecil. Okey, ingat tu ya. Okey, setelah proses meiosis berlaku, okey, ni gamit yang terhasil. XH besar, Y kecil, XH kecil, XH kecil. Okey, macam tadi juga kita lakukan proses yang sama macam rajah tadi. Kita dapat tengok anak yang terhasil daripada proses ni. Daripada perkahwinan seorang bapa yang normal dan juga seorang ibu yang pesakit hemofilia. Okey, kita dapat tahu untuk dua kotak pertama ni anak perempuan, dua kotak anak terakhir ni anak lelaki. Okey, untuk anak perempuan ni, untuk seorang bapa yang berkahwin dengan seorang pesakit hemofilia, seorang ibu yang pesakit hemofilia, anak perempuan dia dua-dua tidak menghidapi penyakit ni, tapi dua-dua hanya pembawa sahaja. Tetapi kalau lelaki pula, dua-dua merupakan seorang pesakit. Jadi sekiranya seorang lelaki normal berkahwin dengan perempuan yang merupakan pesakit hemofilia, jadi kemungkinan besar untuk anak lelaki mereka mempunyai penyakit hemofilia itu amat tinggi. Okey, kamu faham ya, untuk seorang bapa yang normal berkahwin juga dengan ibu yang pesakit hemofilia. Okey, baiklah, ni untuk contoh yang terakhir. Di sini saya akan menunjukkan seorang bapa pula yang pesakit berkahwin dengan ibu yang pembawa. Maksudnya dua-dua ni terlibat dengan pesakit hemofilia ni, cuma bapa ni sahaja yang pesakit, ibunya hanya pembawa. Jadi ibu tidak mempunyai penyakit tersebut. Okay, kita dapat lihat kalau lelaki yang mempunyai penyakit tersebut, di mana daripada huruf X dia punya H dia kecil, tapi Y memang tak ada. Ingat, Y memang tak akan membawa. Okay, untuk perempuan pula pembawa macam biasa, XH besar dan juga XH kecil. Okay, seperti biasa, kita akan buat seperti proses yang tadi, di mana proses meiosis berlaku di sini, proses persenyawaan berlaku di sini. Kita lihat hasilnya, apakah anak-anak mereka yang berpotensi mempunyai penyakit tersebut. Okey, untuk seorang bapa yang berkahwin, bapa pesakit berkahwin dengan ibu pembawa, untuk kedua-dua anak perempuan mereka akan berkemungkinan mendapat seorang perempuan yang pembawa dan juga seorang anak perempuan yang pesakit. Tetapi untuk lelaki pula, sama juga, seorang anak lelaki berpotensi mendapat seorang anak lelaki yang pembawa dan juga seorang anak lelaki yang pesakit. Okey, ini contoh untuk bapa pesakit dan juga ibu yang pembawa penyakit hemofilia.